Hai, nama saya adalah Walter Dana Angga Minggu dan saya dari program ET 220 kelas 3. Sebagai pembuka bicara, saya akan mulakan dengan tajuk kajian kami, yaitu kaedah penulisan surat Rosli Dobi. Seterusnya adalah pengenalan bahasa dan tulisan, dan sedikit latar belakang tentang Rosli Dobi. Bahasa dan tulisan adalah antara ciri penting sesebuah tamadun, dan setiap peradaban mempunyai bahasa dan tulisan sendiri. Bahasa bermaksud satu sistem simbol yang mempunyai makna. Bahasa juga digunakan untuk menyampaikan konsep, membuat pernyataan, dan bertindak sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar. Manakala tulisan adalah bahasa yang ditulis dengan lambang-lambang bunyi. Jika tulisan itu dibunyikan semula, maka ia dikatakan sebagai bahasa. Tulisan adalah alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan, dan ia merupakan bahasa yang tersusun yang berupa rangkai-rangkai kata dan ayat-ayat. Pengenalan seterusnya adalah tentang Rosli Dobi. Rosli Dobi yang lahir pada 18 Mac 1932 dan meninggal pada 2 Mac 1950 merupakan seorang pejuang kemerdekaan Sarawak daripada penjajah British. Rosli didapati bersalah menikam sampai mati Gubernur British Sarawak yang kedua, iaitu Sir Duncan Stewart, dengan menggunakan pisau beracun di Sibu pada 3 Disember 1949. Selepas beberapa bulan dalam penjara di Kuching, Rosli akhirnya mati di tali gantung pada 2 Mac 1950. Turut sama di gantung ialah rakan seperjuangannya Morsidi Sidek, Awang Ramli Amit Awang, Mat Sarudin, dan Bujang Suntung. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fazira Fitri binti Muhammad Asnan. Hari ini saya akan bentangkan objektif kajian kepada kajian kami. Objektif yang pertama ialah mengkaji penggunaan bahasa dan kaedah penulisan yang digunakan oleh Rosli Dobi. Rosli Dobi telah menggunakan bahasa Melayu klasik di dalam surat yang beliau utuskan kepada ibu bapa beliau, dan penulisan yang telah digunakan ialah tulisan kaligrafi, iaitu penulisan berangkai yang sukar untuk difahami. Manakala objektif yang kedua ialah mengkaji istilah dan isi-isi di sebalik tulisan yang ditinggalkan oleh Rosli Dobi. Di dalam surat beliau telah menggunakan istilah lama yang tidak digunakan pada zaman kini. Antara istilah yang digunakan oleh Rosli Dobi ialah cantik dan untuk. Pada masa kini kita menggunakan perkataan cantik dan untuk. Seterusnya, isi-isi yang telah ditinggalkan di dalam surat tersebut ialah nasihat kepada ahli keluarga dan juga wasiat serta keinginan Rosli Dobi. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Keempat pucuk surat yang ditinggalkan oleh Rosli Dobi belum pernah dikaji oleh mana-mana pihak. Kebanyakannya, kajian-kajian lepas hanya mengkaji tentang perjuangan beliau dan Rukun 13 yang memperjuangkan hak-hak rakyat Sarawak daripada penjajah British. Yang kedua adalah banyak terjemahan bagi surat tersebut dan boleh didapati di internet, tetapi kesahihan isi kandungan belum dapat dipastikan. Hasil daripada kajian ini, kami mendapati bahawa surat yang dikaji adalah ditujukan kepada ahli keluarganya. Kajian ini amat penting untuk dijalankan untuk mengelakkan ada pihak yang menyalah tafsirkan isi kandungan bagi surat tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syarafina binti Wahab dari AT2203A dan saya akan membincangkan ataupun membentangkan tinjauan literature bagi kumpulan kami. Memandangkan kumpulan kami telah mengkaji surat terakhir yang telah ditinggalkan oleh Rosli Dobi, jadi saya akan membincangkan beberapa tinjauan literature ataupun kajian lepas yang telah dibuat oleh penulis-penulis sebelum ini. Mengikut kajian lepas ataupun mengikut tulisan-tulisan sebelum ini, Rosli Dobi merupakan seorang pejuang Melayu yang telah dianggap bersalah oleh pihak British. Ini kerana beliau telah membunuh ataupun menikam mati seorang Gubernur Sarawak yang kedua yang bernama Duncan Stewart pada tahun 1949. Kejadian bersejarah ini berlaku pada 3 Disember 1949. Sebelum Rosli Dobi dijatuhkan hukuman mati, beliau
sempat menulis beberapa pucuk surat untuk diberikan kepada ahli keluarganya. Surat ini tidak pernah lagi dikaji oleh mana-mana pihak, dan disebabkan itu, kumpulan kami mengambil keputusan untuk mengkaji surat terakhir yang telah ditulis oleh Rosli Dobi. Sebelum ini, kajian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis hanyalah mengkaji mengenai perjuangan beliau bersama ahli rukun 13 dan latar belakang ringkas mengenai Rosli Dobi. Perjuangan beliau bersama ahli rukun 13 banyak menjadi tauladan kepada generasi kini, dan banyak tulisan sebelumnya telah menceritakan mengenai kronologi ringkas yang menyebabkan Rosli Dobi menjadi terkenal pada masa tersebut. Mengikut artikel Pergerakan Pemuda Melayu Sibu dan Pembunuhan Gabenor Sarawak dan Ken Stewart 1949 oleh Abdullah Zakaria bin Ghazali, pembunuhan Gabenor Sarawak yang kedua merupakan kemuncak pergerakan anti penyerahan. Namun begitu, terdapat beberapa persoalan mengenai perjuangan Rosli Dobi bersama ahli rukun 13. Hal ini kerana terdapat beberapa pihak yang memberikan pendapat bahawa mereka tidak berjuang untuk memerdekakan Sarawak, namun mereka berniat untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Pada pertengahan tahun 1948, 13 orang anggota PPMS telah mengadakan mesyuarat, dan mesyuarat ini memutuskan untuk mencederakan ataupun membunuh mana-mana pegawai yang menyokong pihak British. Daripada tulisan ini, terbukti bahawa Rosli Dobi bersama ahli rukun 13 yang lain tidak menyokong penyerahan Sarawak kepada pihak British. Pada 3 Disember 1949, Rosli Dobi menikam mati Gabenor Sarawak yang kedua, dan pembunuhan ini telah memberi kesan yang besar kepada kerajaan Sarawak dan baginda raja pada masa tersebut. Pembunuhan ini telah menjadi tajuk perbualan hangat masyarakat pada masa tersebut, terutamanya masyarakat Cina, kerana mereka tidak menyokong pembunuhan tersebut. Mereka juga mengutuk dan menyela pembunuhan tersebut kerana mereka merupakan penyokong kepada Gabenor dan Ken Stewart. Setelah disiasat dan diketahui semua yang terlibat dalam pembunuhan Gabenor Sarawak dan Ken Stewart, iaitu Rosli Dobi, Morsaidi Sedek, Abang Han, Bujang bin Suntong, Osman bin Dollah, Morni bin Oni, Ahmad bin Abu Bakar, Awang Osman dan Wan Zaid bin Abdullah didapati bersalah. Mereka telah ditangkap dan dibicarakan di mahkamah, dan hukuman gantung sampai mati telah dijatuhkan kepada Rosli Dobi, Morsaidi bin Sedek, Awang Ramli dan Bujang bin Suntong. Pada 3 Mac 1950, Rosli Dobi digantung sampai mati. Dalam artikel tersebut, pihak rukun 13 merupakan nasionalis yang berjuang untuk memerdekakan Sarawak, dan terbuktilah spekulasi yang mengatakan bahawa Rosli Dobi dan ahli rukun 13 ingin menyerahkan pemilikan Sarawak kepada kerajaan British adalah salah. Kemudian, sebuah artikel yang ditulis oleh pemuda PAS Sarawak yang bertajuk Rosli Dobi Perjuang Kemerdekaan Luar Biasa yang Dilupakan juga mengupas serba sedikit mengenai perjuangan Rosli Dobi yang telah disisihkan oleh kerajaan dan masyarakat di Sarawak. Hal ini kerana setelah kejadian pembunuhan tersebut, keluarga beliau telah dipulaukan oleh masyarakat setempat. Menurut kakaknya, Fatimah, beliau menyatakan perasaan sedih kerana pembelaan terhadap Allahyarham Rosli Dobi adalah tidak adil. Malahan, beliau mengatakan bahawa pengorbanan adiknya, Rosli Dobi, malah dilupakan oleh kerajaan negeri sendiri. Tambahannya lagi, perjuangan Rosli Dobi yang sungguh berani walaupun beliau ketika itu hanya berumur 17 tahun amatlah besar dan bermakna, namun tidak dipedulikan oleh kerajaan negeri. Seterusnya, artikel perjuangan Rosli Dobi dan rakan dalam kenangan oleh Abdul Hakim Bujang menulis mengenai kajian-kajian baru yang telah dibuat mengenai surat perjuangan lepas bertulisan Jawi antara pejuang-pejuang Sibu dan Kuching, yang menyatakan bahawa pejuang-pejuang tersebut hanyalah menggunakan pihak British untuk mendapatkan kemerdekaan. Hal ini dikaitkan dengan suara sumbang yang menyatakan bahawa perjuangan mereka hanyalah untuk membawa kembali rejim Brooke. Namun, hal tersebut adalah bercanggah sama sekali dengan hal sebenar yang berlaku pada ketika itu.
Kajian lain dari Dr. Sofian Mansor, sejarawan Sarawak dari Universiti Kebangsaan Malaysia, telah menemukan banyak surat yang telah dirampas oleh pihak British yang bertulisan Jawi. Surat-surat tersebut merupakan surat asli yang bertulisan Jawi yang ditulis oleh pejuang-pejuang kita. Perjuangan Rosli Dobi banyak ditulis dan dikaji oleh sejarawan sebelum ini, dan sekarang adalah masanya untuk mengkaji surat terakhir peninggalan Rosli Dobi. Oleh kerana tiada kajian yang telah dibuat oleh mana-mana pihak mengenai surat terakhir peninggalan Rosli Dobi, kami berpendapat bahawa kami perlu mengkaji surat tersebut. Surat yang kami kaji adalah surat tulisan beliau dalam bahasa Melayu dan bertulisan tangan. Pada surat tersebut, terdapat cop dan tanda tangan beliau yang digunakan untuk dijadikan bahan kajian. Kami mendapati bahawa tulisan yang digunakan adalah berbentuk tulisan berangkai yang menggunakan bahasa Melayu lama. Isi surat yang bercakap mengenai wasiat terakhirnya kepada ahli keluarganya dan peninggalan yang diberikan kepadanya terdapat dalam surat tersebut. Dengan mengkaji surat ini dengan lebih lanjut, kami dapat mengetahui isi surat dengan teliti dan memahami peninggalan warisan tulisan tangan yang ada pada surat tersebut. Akhir sekali, kami dapat mengkaji bahasa Melayu dan juga ejaan yang digunakan oleh masyarakat Melayu berabad lalu. Seterusnya, kaedah penyelidikan bentuk kajian kualitatif. Kajian yang dijalankan adalah berbentuk tinjauan. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan proses pengutipan data yang dilakukan melalui teknik temu bual. Dalam kajian ini, temu bual telah dijalankan di Sibu, Sarawak, dan ini digunakan untuk proses pengutipan data bagi mendapatkan maklumat yang benar berkaitan dengan tajuk kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji, iaitu surat Rosli Dobi. Seterusnya, kaedah kajian. Kaedah temu bual. Dalam kajian ini, kaedah temu bual atau wawancara ialah kaedah yang digunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan daripada responden. Dengan melibatkan interaksi sosial antara individu dengan pengkaji. Dengan adanya kaedah ini, kami telah berjaya menemubual salah seorang sumber, iaitu Dayang Puspa binti Awang Hamdan di rumah pameran Rosli Dobi yang beralamat di No. 1 Jalan Jasmin KDB 1 Sibu, Sarawak. Beliau berumur 54 tahun dan merupakan keluarga terdekat Rosli Dobi. Seterusnya, data primer, iaitu data sekunder. Data sekunder diperolehi daripada laman web Google dan hasil kajian-kajian yang diperolehi daripada beberapa penyelidik dan penulis. Assalamualaikum, nama saya Dayang Mohini binti Awang Norazli. Untuk dapatan kajian, kami telah memperoleh dapatan kajian dari temu bual yang dilakukan kepada waris kepada surat tersebut, iaitu Dayang Puspa binti Abang Hamdan. Dan beberapa soalan yang dikemukakan telah menjawab soalan yang hendak dikaji. Terdapat 11 soalan yang dikemukakan telah menjawab soalan yang dikaji. Dapatan kajian yang pertama adalah untuk menjawab objektif kajian yang pertama, iaitu mengkaji penggunaan bahasa dan tulisan yang digunakan oleh Rosli Dobi pada penulisan suratnya. Surat ini ditulis adalah untuk menyampaikan kata-kata dan wasiat terakhir beliau ketika berada dalam tahanan penjara di Kuching sebelum dijatuhkan hukuman mati dan diwarisi oleh pihak keluarga apabila Rosli Dobi telah selesai dijatuhkan hukuman. Jenis bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu klasik, iaitu penggunaan ayatlah yang banyak seperti peliharakanlah, selimutilah dan ampunilah dalam penulisannya. Jenis tulisan yang digunakan adalah tulisan kaligrafi, iaitu tulisan berangkai dan ditulis menggunakan pen. Jenis kertas yang digunakan adalah jenis papyrus dan berusia 72 tahun sehingga tahun 2022. Seterusnya, telah diterbitkan ke dalam 2 buah buku untuk diterjemahkan maksud dan menjelaskan lagi ayat yang tertulis di dalam surat tersebut. Dapatan kajian seterusnya adalah untuk menjawab objektif kajian yang kedua, iaitu mengkaji istilah-istilah dan isi-isi di sebalik penulisan yang ditinggalkan oleh Rosli Dobi. Dalam surat tersebut, dan 7 soalan yang dikemukakan telah menjawab soalan yang dikaji. Rosli Dobi telah mewasiatkan agar jenazahnya diselimuti dengan bendera Sarawak dan permintaan tersebut telah ditunaikan pada tahun 1996.
Seterusnya, beliau menginginkan kakaknya Fatimah yang akan melahirkan anak dengan menamakan anaknya sebagai Rosli, tetapi tidak dapat ditunaikan atas sebab mereka masih dalam pantauan pihak British ketika itu. Terdapat banyak penggunaan bahasa yang berbentuk nasihat dalam penulisannya. Akhir sekali, pernah mendapat tawaran dari pihak muzium tetapi ditolak oleh ahli keluarga lain kerana surat tersebut lebih bernilai daripada wang yang ditawarkan. Hai, saya Mizina Mizin, anak Joseph. Di sini saya akan menyampaikan rumusan daripada hasil kajian kami. Okey, pertama sekali, secara kesimpulannya, berdasarkan dari hasil kajian ini, kami dapat menggambarkan tentang kaedah penulisan surat terakhir Rosli Dobi. Dengan penemuan hasil kajian ini, kami dapat mengkaji penggunaan bahasa dan kaedah penulisan surat terakhir Rosli Dobi. Seperti yang kita tahu, bahasa merupakan satu sistem simbol yang mempunyai makna dan digunakan untuk menyampaikan sesuatu pernyataan kepada orang lain. Manakala, tulisan pula merupakan bahasa yang telah ditulis dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan sesuatu pernyataan kepada orang lain. Ia juga dikenali sebagai alat komunikasi. Selain itu, kami juga dapat mengkaji istilah atau maksud dan isi-isi di sebalik tulisan dalam surat yang telah ditinggalkan oleh Rosli Dobi. Dengan ini, implikasi kajian ini diharapkan dapat membantu seseorang dalam memahami kaedah penulisan yang terdahulu dan dapat mempelajari bahasa dan tulisan lama seperti tulisan bersejarah. Akhir sekali, diharapkan kita dapat menjadikan kisah di sebalik cerita Rosli Dobi sebagai pengajaran hidup kita pada masa kini dan harap dapat memberi impak yang positif kepada semua. Sekian saja, terima kasih.